InsyaAllah kita sambung semula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan, alhamdulillah di kesempatan ini kita menyambung kembali pengajian fiqh kita, iaitu berpandukan kitab Fiqh Manhaji jilid yang ke-8, muka surat 1925. Muka surat 1925 jilid yang ke-8. Pada minggu lepas kita berbicara bawah tajuk hikmah-hikmah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perang jihad. Salah satu item jihad itu ialah perang. Jadi perang ini bukan sewenang-wenang, bukan sesuka-suka hati. Jadi kita tengok hikmah arahan perang jihad itu, nombor satunya membebaskan orang bawahan yang tertindas. Maknanya Islam itu menitik beratkan keadilan, menitik beratkan pemeliharaan ataupun jaminan-jaminan kepada rakyat di bawahnya, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Jadi oleh kerana itu perang jihad ataupun menawan sesebuah negara itu, maka Islam itu menzahirkan pemerintahannya sehingga orang nampak Islam itu tidak membabi buta ataupun tidak mengikut hawa nafsu. Jadi pemerintahan Islam itu. Jadi kita tengok pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang kafir sekalipun aman di bawah pemerintahan Islam. Tetapi jika sekiranya kita tengok pemerintahan kafir, tidak semestinya Islam itu aman. Tidak semestinya Islam itu aman. Peratuhnya jika orang kafir memerintah, Islam akan ditindas. Sebaliknya Islam itu memerintah, orang bukan Islam bernaung di bawah kerajaan Islam, dia akan aman sentosa. Aman sentosa. Jadi baru ini kalau dinisbahkan kepada Malaysia ni, dibuat pendedahan oleh seseorang dalam YouTube tu, dia bekas pengarah buku teks. Sekolah Cina ni rupanya pakai buku lain. Pakai buku lain. Itu sekolah Cina ni. Dia mewawarkan keindahan, kecantikan negara Cina, tidak Malaysia. Begitu kita tengok dalam video tu. Tengok video dia didedahkan, maknanya sehingga kini sekolah-sekolah Cina tu dia berorientasikan kepada negara Cina. Negara Cina. Jadi kita tengok maknanya dia tidak memerintah. Kalau dia memerintah, habislah kita. Habislah kita. Dari sudut kita menengok dari segi watannya, dari segi ketuanan negara kita ni, sekiranya dia memerintah, akibatnya huru-hara perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang asal di sini. Kita ni asal di sini. Maknanya kita tengok. Jadi nak kabarkan kalau perang jihad itu, dia dapat membela saksama di antara penghuni ataupun rakyat. Nombor duanya
akan menimbulkan kesedaran lapisan masyarakat itu bahawasanya bumi ini adalah bumi Allah, berkait dengan ketauhidan. Jadi apabila orang kafir menengok terhadap pemerintahan Islam, dia akan kata Islam itu indah. Dia akan kata Islam itu indah. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung berkenaan dengan hikmah minggu lalu. Hikmah yang pertama muka surat 1924, lepas tu hikmah yang kedua muka surat 1925, dan pada pagi ini hikmah ketiga, perang jihad tu. Maknanya berperang jihad kepada sesebuah negara yang memusuhi Islam. Perkara yang ketiga muka surat 1925. Menyekat segala faktor yang boleh menimbulkan perpecahan dan permusuhan akibat menolak undang-undang dan hukum Allah serta menggantikannya dengan undang-undang buatan manusia. Jadi dalam kita menengok kitab Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi, kisah bernegara Al-Mawardi, nombor satunya kita tengok dia ada pemerintah. Nombor dua kita tengok dia ada yang diperintah. Nombor tiga dia ada faktor ekonomi rakyat tersebut. Nombor empat, faktor yang berkaitan dengan prasarana kepada rakyat negara tersebut. Nombor lima, berkait dengan pertahanan negara tersebut. Itu dia dalam kitab Ahkamus Sultaniyah Syekh Al-Mawardi. Dia menggariskan berkenaan dengan kenegaraan. Cantik sangat kita menengok Ahkamus Sultaniyah. Pernah baca kitab Ahkamus Sultaniyah? Dia ada terjemah bahasa saya. Saya ni ada hak Arab. Ahkamus Sultaniyah. Di dalam rumusan kitab tu berkenaan dengan negara. Negaranya mesti ada pemerintah. Negara mesti ada rakyat. Negara mesti ada prasarana. Negara mesti ada segi ekonomi. Negara mesti ada pertahanan. 5 item itu naklah wujud di sesebuah negara. Nombor 1, pemerintahnya, pemerintah macam mana? Pemerintah yang bertakwa kepada Allah, selamatlah. Nombor 2, rakyatnya. Rakyatnya prihatin kepada negara dia. Prihatin kepada negara dia. Contohnya kita hari kemerdekaan ataupun hari kebangsaan, berapa kerat kita ni nak mengibarkan bendera. Kita tak bangga dengan negara kita, bendera jalur gemilang. Jalur gemilang. Tak itu. Jadi terhadap rakyat ni mesti ada keprihatinan kepada negara dia. Ada setengah orang tu dia hina negara Malaysia di luar negara. Itu ciri-ciri yang tak baik. Ciri-ciri yang tak baik. Awak duduk di negara ini, tiba-tiba awak hina. Awak hina kepada negara awak sendiri. Yang ketiganya, sesebuah negara itu mesti ada prasarana, berkewajipan kepada pemerintah. Prasarana iaitu kemudahan-kemudahan. Mesti ada perkara-perkara yang perlu ada. Perkara-perkara yang perlu ada. Padang ragut binatang kena ada, air kena ada, tasik-tasik yang menakungkan air. Maknanya apa-apa bila berlaku mesti air itu kemudahan kepada rakyat. Tempat ibadah mesti ada, tempat-tempat yang perlu. Tempat-tempat yang perlu. Jadi kalau kita sesebuah perkampungan ataupun taman, contohnya masjid ataupun surau mesti ada. Lepas tu dewan orang ramai mesti ada. Lepas tu pengurusan macam mana mesti ada. Pengurusan AJK-nya apa begitu begini untuk mentadbir. Nombor 3. Nombor 4, segi ekonomi, pendapatan rakyat, hasil mahsul rakyat,
segi pertaniannya, segi perladangannya, segi industrinya, segi apa jua perniagaan apa semua untuk sumber ekonomi kepada rakyat. Yang kelimanya, mesti ada pertahanan kepada negara itu. Keprihatinan pemerintah terhadap negara itu khususnya berkenaan dengan ketenteraan. Ketenteraan makna askar-askar dan juga senjata-senjata yang canggih. Kapal-kapalnya, kapal selarnya, kapal jet pejuangnya, senjata-senjata diutamakan untuk pertahanan negara. Korea Korea Selatan ke Korea Utara? Dia tentera dia kuat, senjata dia banyak. Korea Selatan. Negara dia. Utara kan? Utara ya? Ya. Korea Utara. Ya, tapi dia samsei sikit bawah dia betul tak? Tapi dia komunis kan? Komunis. Dia komunis tetapi dia canggih manggih. Berkenaan digariskan oleh Al-Marwardi di dalam Ahkamus Sultaniyah, dipanggil aslihah, kesenjataan. Al-aslihah, kesenjataan, makna perlu ada untuk mempertahankan, diwawarkan supaya negara-negara hak jahat hiri hati kepada negara kita, dia takut kepada negara kita. Kena sebut. Jadi kalau sekiranya perairan kita diceroboh, ruang udara kita diceroboh, kapal Amerika lalu di ruang udara Malaysia tak dapat dikesan contohnya, maka dalam kitab Ahkamus Sultaniyah tu maknanya tak tercapai segi pertahanan negara. Tak tercapai. Kita orang mendarat negara kita pun tak sedar. Pendatang tanpa izin tak sedar. Makna perairan kita tidak dikawal. Ruang udara kita tidak dikawal. Sekiranya ruang udara kita itu ada ceroboh kapal lain daripada negara, sebabnya dia ada sempadan, maka hukumannya diberi amaran. Sekiranya dia tidak mengikuti amaran kita, naklah ditembak. Itulah senjata kita canggih. Di kampung-kampung pula senjata kita ni akhir sekali tak ada dah. Dulu senjata persendirian, senapang-senapang diberikan. Lepas itu ditambah pula dengan rela senjata-senjata, walaupun senapang Steven, senapang Topper, senapang Laras 1, senapang Home Guard. Jadi sekarang ni ketandusan dah habis ya. Dia habis. Maka kita nampak kalau sekiranya perkara-perkara berlaku, ibaratnya macam plastik lah, pakai lastik aja. Itu pun kalau lastik ada. Kalau lastik ada. Kalau lastik tak ada, maka susahlah kita. Susahlah kita. Senapang kampung saya contohnya, makna kalau berlaku apa-apa, dulu-dulu 450 laras senapang. 450 laras. Sekarang ni 5 laras sahaja. 5 laras sahaja. Makna habis 5 laras. Lepas itu dengar cerita je, hak seorang lagi Haji Maknuh ditarik pulak senapang kerana mata tak nampak kencing mani. Mata tak nampak kencing mani. Sekarangnya ada 4. Ada 4. Lepas itu baru ni kita dengar dalam surat khabar di Hulu Terengganu ada rimau. Harimau datang ke kampung. Kalau dulu harimau datang ke kampung ni jawabnya arwah lah. Sekarang ni orang kampung menengok rimau pula. Apa ni? Rimau tu nasib baik, rimau tu kenyang. Kalau rimau tu lapar, mewah lah dia makan sekampung. Tak ada benda. Lepas tu satu lagi terkini juga di Terengganu. Mungkin
datang daripada Kenyir takutnya unta simpan situ. Datang beruang matahari. Beruang matahari masuk ke kampung. Orang kampung tak boleh nak buat benda lah. Itu kesenjataan kampung. Lepas tu rela ni senapa tak ada dah ambil semua dah. Rela. Jadi kita nak tengok sini berkenaan dengan jihad. Nombor satunya jihad yang nombor satu, nombor dua, kemudian nombor tiganya jihad ni apabila kita menengok sekiranya hukum Allah, peraturan Allah itu tidak dimartabatkan, entah lentang pukar. Apabila manusia tidak tunduk kepada undang-undang pencipta mereka yang unggul, mereka terpaksa tindak tanduk kepada undang-undang buatan sendiri. Cerita Musam berjanggut perbuatan sendiri. Macam mana kanda? Undang-undang kanda bikin. Contohnya. Jadi tidak, kita Islam ini ada peraturan-peraturan yang dibuat. Lepas itu peraturan-peraturan ini adalah hak Allah. Lepas itu kita tengok, kita susun, kita bukukan berdasarkan peraturan Allah itu. Contohnya rumah tangga, kekeluargaan Islam. Jadi kita bukukan, kita buat enactment peraturan begitu begini berdasarkan hukum Allah dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, supaya masyarakat ni faham. Jadi oleh kerana itu jihad kita ni, jihad apabila kita berperang jihad kepada sesebuah negara itu, maknanya kita susun peraturan-peraturan yang melibatkan undang-undang. Melibatkan undang-undang. Contohnya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan mencampakkan diri kita ke lembah kehinaan, kebinasaan. Terbitnya undang-undang jalan raya. Kalau trafik light tak ada, simpang 4, lentang pukar lah. Disusun peraturan. Disusun peraturan, sebuah peraturan yang melengkapi kestabilan kepada rakyat kita. Rakyat kita. Macam ni. Perlembagaan. Tentu ada buku perlembagaan. Perlembagaan negara. Jadi oleh kerana itu, negara yang kita perang kerana dia menyakiti ataupun kerana dia memusuhi kita, maka kita wujudkan undang-undang. Contohnya Piagam Madinah. Piagam Madinah tu undang-undang berdasarkan Allah dan Rasulnya. Maka dituliskan di situ, makna orang kafir tidak boleh begini. Hendaklah ditenteramkan negara begini. Itulah tujuan hikmah apabila kita perang jihad dan kita menawan dari segi pemerintahan kepada sesebuah negara. Rom dan Parsi. Begitu juga. Mesir, contoh ketika itu Amru bin Al-As, Gubernur Amru bin Al-As, maka perang jihad ketika itu Raja Mesir, maka dikalahkan oleh bala tentera Amru bin Al-As, maka tersebarlah Islam dengan keindahannya. Mercu tanda kita nampak ialah masjid-masjid dibina, kemegahan Islam, syiar Islam. Itu dia. Yang ketiga, golongan yang berkuasa akan menindas golongan yang lemah. Kalau sekiranya tidak ada peraturan, maka golongan yang berkuasa akan menindas golongan yang lemah. Golongan yang berkuasa akan menindas golongan yang lemah. Golongan yang kaya raya akan menindas golongan miskin. Dari segi kita tengok di Pahang ni contohnya, maknanya beratus-ratus ekar tanah hutan simpan kita diterokai oleh orang-orang tertentu. Kenapa tak sedar? Berjuta-juta dah hasil mahsul dapat daripada contoh di Raut. Derian dah besar, Musangking. Beratus-ratus hektar
Kenapa tak sedar? Kenapa tak sedar? Kita nak kaitkan dengan ini. Kerana makna bermaharaja lela mungkin faktor-faktor rasuah dan sebagainya. Jadi Islam tak nak gini. Islam tak nak gini. Jadi Islam ini nak kestabilan. Orang kampung pun payah nak dapat setengah hektar tanah. Tiba-tiba 400, 500 hektar. Lepas itu bedai tanah kerajaan, hutan simpan. Jadi Islam ni tidak aku punya. Tak ujub. Tak ujub. Sebab itu dalam kitab fiqh namanya Ihya'ul Mawad. Meneroka tanah. Meneroka tanah Ihya'ul Mawad ni dia ada peraturan-peraturan, dia ada undang-undang. Ihya'ul Mawad. Jadi oleh kerana itu bila Islam memerintah ini, dia tidak akan menindak golongan lemah. Golongan lemah artinya tidak berdaya. Golongan jutawan maka diselamatkan. Islam tidak begitu. Islam ini hak tetap hak. Akhirnya pertembungan ini akan menimbulkan peperangan yang berpanjangan dan tidak akan berakhir. Penyelesaian bagi isu ini ialah kembali kepada undang-undang Allah. Dalam banyak keadaan perkara ini hanya dapat dicapai melalui jihad. Allah sendiri telah mengungkapkan hikmah dalam sepotong ayat, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi syirik dan agama iaitu ibadah menjadi semata-mata kepada Allah. Tidak ada syirik, ibadah semata-mata kepada Allah. Oleh itu, sekiranya mereka berhenti daripada syirik, maka tidaklah harus ada permusuhan dan melainkan terhadap orang yang zalim. Jadi, oleh kerana itu, maka penindasan yang berlaku, ketidakadilan yang berlaku, kesonsangan yang berlaku di dalam sesebuah negara itu, maka orang Islam itu contohnya minoriti, maka bila Islam jihad pergi ke situ menawan, maka negara itu akan aman. Jadi akhir sekali khalifah ini tersasar kerana tidak berpegang dengan agama yang kuat, berpoya-poya, kepentingan diri, harta benda, perempuan dan sebagainya, maka runtuhlah empire Islam sedikit demi sedikit. Tetapi kalau kita sebut ataupun kita tengok seperti yang saya sebutkan Al-Mawardi tadi, maka tidak akan timbul perkara itu. Perkara berkenaan dengan pemimpin, berkenaan dengan rakyat, berkenaan dengan prasarana, berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan pertahanan. Rasa-rasanya tidak ada masalah. Rasa-rasanya tidak ada masalah yang digariskan kita baca Syekh Al-Mawardi. Kalau 5 item ini diguna pakai, maknanya 5 item ini Mawardi ini tengok daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga khulafa Rasyidin. Itu 5 item. Cuba kita renung-renungkan. Kita berada di sebuah taman ataupun berada di sebuah kampung. Nombor 1, kampung ni top 4 pemimpinnya. Lepas itu ahli jawatan kuasa dia. Lepas tu dia sak pula. Masjid ada pengurusi dia, ada setiausaha dia, ada bendahari dia, ada AJK dia, ada pegawai masjid. Surau begitu juga. Kita nampak berjalan dengan baik.
Begitu juga golongan belia-belia, ada ketua dia. Khairat kematian, ada ketua dia. Iaitu ketua-ketua yang dilantik berkenaan dengan dalam kampung kita, dalam taman kita. JKK contohnya, dia akan berusaha, dia tu mana penaung jawatan kuasa kampung ni, maka dia wujudkan prasarana kepada penduduk kampung. Masjid nak tumbang, nak roboh, masjid baru. Ada surau, ada balai raya, ada dewan, ada klinik. Itu dia. Ada klinik. Lepas itu, bila timbul perkara-perkara yang tidak diingini, kita istilahkan KRT, rukun tetangga. Rukun tetangga contohnya. Makna mengawal tempat kita. Bila ada keadaan wabak seperti ini, ada bantuan kepada rakyat, kepada penduduk dia. Jadi alangkah cantiknya sekiranya berperanan dengan baik. Jadi amat malang ada setengah tempat itu berperanan tidak baik. Orang suruh bantuan wabak COVID ni, dia boleh buka kedai runcit. Boleh buka kedai runcit barang-barang yang dapat ke dia senyap selalu. Itu yang tidak melengkapi 5 perkara ini. Tidak melengkapi 5 perkara. Bila ada berlaku kecurian dalam kampung, dalam taman kita, kita gerakkan makna kawalan kampung. Gerakkan kawalan kampung. Kita ada sekatan begitu begini, maknanya dapat penduduk berasa aman. Jadi Islam yang memerintah, jihad yang dilakukan, maka perkara-perkara ini diwujudkan kepada sesebuah tempat itu. Jadi kita nampak jihad ini bukan saja-saja, dia mempunyai tiga hikmah yang disebutkan di dalam kitab kita ni. Jadi kita kalau tengok-tengok sekadar 3 ni, bolehkah tuan-tuan sebut lain daripada dalam ni? Hikmah jihad tu, selain daripada 3 perkara ni, kalau kita nak tambah. Sila. Siapa nampak selain daripada 3 perkara yang disebutkan tadi? Ini contoh saja di antaranya. Jadi tuan-tuan boleh nampak tak selain daripada 3 perkara ni? Sila. Itu dia. Maknanya kita nak tambah beberapa perkara berkenaan dengan hikmah jihad, perintah jihad kepada sesebuah negara apabila Islam itu memerintah. Sila. Tak buka kamera ni, sila jawab. Mungkin tidak ada kemiskinan sebab dalam Islam ni ada zakat, Ustaz. Ya, betul sekali. Makna tiga ni kita tahu dah. Yang keempat, abali khabar, tidak ada kemiskinan. Sebabnya hasil masa negara diagih molek, lepas itu zakat tu berperanan seperanan-peranannya, maka tidak ada kemiskinan hasil daripada jihad itu. Itu bagi orang Islam. Bagi orang yang bukan Islam pula, maknanya sumber hasil negara, pendapatan negara boleh disalurkan seperti kebajikan masyarakat untuk orang bukan Islam. Untuk orang bukan Islam. Bagus? Idea yang bagus. Tambah 4, 5. Ustaz. Ya. Nak tambah sikit untuk yang amali punya.
Okey. Zakat tu dia punya hikmah kebaikan zakat ni telah terbukti di zaman kerajaan Umar Abdul Aziz. Ya. Sampai tak ada rakyat yang nak menerima zakat. Semuanya senang. Begitu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, terima kasih. Ya. Tambahannya. Makna sampai peringkat tak ada yang layak. Rakyat tak ada layak. Yang layak dapat zakat ni asnah yang 8. Asnah yang 8 tu tak ada. Maksudnya hasil daripada pemerintah Islam jihad kita membangunkan negara, hasilnya ekonomi sekalian lapisan masyarakat, orang Islam ataupun bukan Islam, maka dia tu menjana ekonomi dengan baik. Menjana ekonomi dengan baik. Ini kita ni tidak kontrak itu, kita kontrak ini, anak kita kontrak ini, menantu kita, cucu, cicit. Maknanya cuik, gamik, coteh, moteh, lekar, berami dapat kontrak laka. Jadi tidak ada. Satu idea yang baik. Kita boleh tambah hikmahnya. Hikmahnya. Yang lain? Satu lagi? Kita nak berpindah ke tajuk lain ni. Satu lagi yang berkenaan dengan hikmah kita boleh tambah. Apa dia? Selain daripada Cuba itu. Ustaz. Sila. Masyarakat dapat hidup aman damai. Masyarakat dapat hidup aman damai. Dalam ni dalam yang 3 tadi ada tak? Masyarakat hidup aman damai. Ada tak? Yang 3 tadi. Ada tak? Ada Berkuasa menindas. Ya? Ada dah tadi dalam yang 3 tu, perkara 3 tu ada golongan yang berkuasa akan menindas orang-orang. Itu ada. Kita nak halai. Dalam nombor 1 tak? Dalam nombor 1. Ya. Golongan bawahan apa gitu-gitu. Maknanya kita nak halai. Saya tambah satu Ustaz. Ya. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan Akan lebih meluas. betul. Akan bila negara dapat ditawan oleh kerana jihad kita ni, jihad kita umat Islam ni, dari segi pendidikan dan ilmu pengetahuan, akan berkembanglah institusi pengajian bermakna membudayakan Islam. Tutup mic. Tutup mic. Tutup mic. Tu dia. Terima kasih. Makna membudayakan Islam. Contohnya ketika kerajaan Islam memerintah ataupun menawan Mesir, maka tertubuhnya Universiti Al-Azhar. Itu 1000 tahun lebih dah Al-Azhar tu. Hasil daripada jihad, maknanya di negara Mesir, Amru Al-As. Amru Al-As. Beratus-ratus tahun dulu, mana diwujudkan Universiti Al-Azhar sehingga 1000 tahun dah tu. Lama dah. Sezaman makna mula-mula apa nama ni pemerintahan Islam, maka turun berkembang, maka ilmu pengetahuan itu meluas. Lubuk ilmu tu di Mesir lah. Lubuk ilmu tu di Mesir. Kita ni percambahan idea. Last sekali, nak satu lagi. Tuan-tuan catatlah tu. Catat yang sahabat-sahabat kita bagi tu. Ada soalan nanti. Saya nak buat soalan. Sebutkan 5 hikmah jihad diperintahkan. Catat. Satu lagi. Selain daripada itu.
Last. Kita nak berpindah kepada syarat wajib jihad. Sila. Tak ada. Segan. Satu saya tambah. Satu. Penyodahnya saya tambah. Pemimpin terdiri daripada orang yang berkelayakan. Bila Islam memerintah di sesebuah negara hasil daripada jihad ini, pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua yang dilantik orang yang berwibawa. Tidak seperti keleng gila pun menang juga. Itu orang yang berwibawa, orang yang berkelayakan, orang yang tidak nak jawatan tetapi dia dilantik, maka dia beramanah dan sepenuh jiwa untuk membangunkan, nak menaikkan title Islam itu. Bukan sebarangan pemimpin ni. Pemimpin kita menjadi imam pun bukan sebarangan. Zaman sekarang ni selok nak menjadi imam sembahyang. Awak lentang puka. Rupanya menjadi imam sembahyang, sembahyang zuhur, subuh tadi awak tak sembahyang. Macam mana yang tak berkelayakan? Awak ni bermakna membuat suatu dosa besar, tak semayang subuh, tiba-tiba awak nak jadi imam semayang zuhur. Kalau orang yang berkelayakan, dia malu ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia nak mengimamkan itu, orang yang semayang subuh tak tinggal. Kawan ni semayang subuh tinggal, tiba-tiba nak mengepak jadi imam semayang zuhur. Tak layak, dia automatik, dia tak mau. Kerana kecacatan diri dia, walaupun jemaah itu tak nampak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu nampak PA awak itu. Itulah contohnya. Jadi kita berpindah kepada muka surat 1926, syarat-syarat wajib jihad. Syarat-syarat wajib jihad ni di samping hak disebutkan dalam kitab kita ni, tuan-tuan boleh refer kepada kitab Fathul Qari. Kitab Fathul Qari muka surat 58. Kitab Fathul Qari hak Arab ni, dia kata wasyaraitu ujubil jihadi sab'u khisalin. Syarat-syarat wajib jihad. Wajib jihad, mesti berjihad, iaitu sab'u khisalin. Dia ada 7 kriteria, 7 syarat di dalam kitab Fathul Qari hak bahasa Arab. Jadi syarahnya di dalam kitab Al-Baijuri, Hasyiah Al-Baijuri, syarah. Satu. Yang keduanya, terjemahan dia pula. Terjemahan dia pula di dalam kitab ni. Di dalam kitab ni, Jawi. Terjemahan matan Fathul Qari dikata, Jawi. Tuan-tuan ada? Kitab kecil saja. Terjemahan matan Fathul Qari. Terjemahan kitab Jawi. Muka surat 212. Hak tajuk kita bincang ni. Dia ada hak bahasa Arab matan dia, lepas tu dia terjemah Jawi. Bahasa saya cantik sangat kalau tuan-tuan beli kitab terjemahan ni, bahasa Jawi. Terjemahan Fathul Qari, pengarah dia Haji Sirajuddin Abbas. Dicetak Pustaka Aman Press Sendirian Berhad. Terjemahan matan Fathul Qari. Tak tahulah sama ada hak roaming ke, ada ke, tak tahu. Yang saya ni Jawi. RM10 harganya. Saya beli dulu 2011. Bahan bacaan. Sebabnya kitab Fathul Qari ni saya mengaji dulu. Lepas itu Hasyiah Baijuri. Jadi beli hak terjemahan. Nak tengok tajuk jihad,
muka surat 212. Jadi kita nak tengok syarat-syarat berkewajipan jihad itu. Jihad tu jangan lupa. Jihad tu jangan lupa sama sekali. Kita refer kepada muka surat 1915. Undur balik 1915, kategori jihad tu kita nak tengok. Jangan lupa. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Sebelum kita baca syarat-syarat jihad ni, saya minta ulang. Siapa boleh baca muka surat 1915 tu? Kategori jihad. Cuba baca. Baca tak? Ya, sila. Kategori jihad. Berdasarkan tarikh jihad yang dinyatakan di atas, jihad boleh dibagikan kepada beberapa kategori seperti berikut. Pertama, jihad melalui pendidikan. Ya. Penyebaran kesedaran Islam dan menolak segala salah faham yang menghalang manusia daripada beriman dan memahami hakikat Islam yang sebenar. Itu jihad juga. Ya. Nombor 2. Yang kedua, jihad dengan menyumbang harta benda untuk menampung keperluan ke arah pembentukan sebuah masyarakat Islam yang diciptakan. Jihad juga. Nombor 3. Nombor 3, perang berbentuk pertahanan diri, defensif. Iaitu apabila masyarakat Islam berdepan dengan serangan daripada musuh yang cuba menggugat agama Islam. Ya, jihad juga. Nombor 4. Nombor 4, perang berbentuk menyerang, ofensif. Iaitu apabila masyarakat Islam memulakan serangan untuk menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat lain di negara lain dan pemerintah negara tersebut pula menghalang daripada disampaikan kebenaran kepada rakyatnya. Jihad juga. Nombor 5. Nombor 5, kerahan am ketika musuh menyerang negara Islam dan menggugat agama, bumi dan kebebasan beragama umat Islam. Itu, terima kasih. Jangan lupa kategori jihad itu. Di dalam masyarakat kita ni, jihad berperang saja. Dia sebut berperang saja. Tetapi kita jangan lupa muka surat 1915 dikategorikan oleh pengarang kitab kita ni 5 kategori jihad. Jadi kita nak baca ni syarat wajib jihad. Syarat wajib jihad, buku anjuran ni saya sebutkan tadi, kitab Fathul Qorib hak Arab ni, kitab Hasyiah Al-Baijuri syarah dia, dan kitab dianjurkan. Dianjurkan kita beli ni mudah sikit, maknanya terjemahan matan Fathul Qorib, bahan bacaan lah. Bahan bacaan tambahan kepada kita. Bawah tajuk jihad. Terdapat beberapa syarat berkenaan para mujtahid, orang yang berjihad dan juga orang kafir. Syarat berkenaan para mujtahid. Jihad ketika dalam keadaan fardu kifayah adalah wajib bagi sesiapa yang memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat-syarat hak dikatakan wajib. Nombor 1, Islam. Jihad tidak diwajibkan kepada orang kafir di dunia ini kerana jihad adalah ibadah, dan ibadah pula tidak sah dilaksanakan oleh orang kafir. Kedudukan jihad sama seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Jihad ni ibadah. Serupa kita khabar, daging korban, daging kekoh tak boleh beri ke orang kafir. Wa yustaratu ayyakunu minal muslimin. Disyaratkan daging korban kekoh itu diberikan kepada orang Islam. Kerana apa? Daging korban kekoh tu kerana apa? Kita nak kaitkan ni. Kerana apa? Ibadah. Kerana ibadah. Kerana ibadah tak boleh berkongsi dengan orang kafir. Jadi jihad ni bukan kepada orang kafir. Jadi oleh kerana itu, kalau orang kafir nak menjadi tentera, di dalam sesebuah negara Islam, tidak dinamakan jihad. Dinamakan hak nombor 5 tu, kerahan am, untuk mempertahankan negara yang didudukinya sebagai tentera biasa. Sebagai tentera biasa kerana dia orang kafir.
oleh kerana kalau kita orang Islam, kita mempertahankan negara satu, yang kedua mempertahankan agama kita. Kita dapat dua. Itu dia. Nombor satu, Islam, jihad tu kerana dia ibadah seperti semayang, puasa dan sebagainya. Itu nombor satu, jihad. Nombor dua, mukallaf. Mukallaf, jihad tidak diwajibkan kepada kanak-kanak atau orang gila. Terdapat riwayat menyatakan bahawa Nabi SAW pernah mengenepikan kanak-kanak yang belum cukup umur, iaitu balik, daripada terlibat dalam peperangan. Itu ada hikmah dia. Jadi Rasulullah tidak benarkan yang tidak balik lagi ataupun tidak mukallaf untuk menyertai perang. Jadi kalau kita tengok al-akas ni di sebaliknya. Di sebaliknya, budak-budak sempat ataupun sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia budak, maka tercetus hati sanubari dia nak berjihad, tapi tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita tengok apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Rasulullah tak benarkan kepada budak nak berjihad perang ni. Sebab apa? Dia syarat dia mukallaf. Kalau tidak berjihad ataupun dianjurkan untuk berjihad ataupun dipaksa kerahan untuk berjihad, maka berdosa kita. Maka berdosa. Dalam masa yang sama, Rasulullah pernah tak benarkan budak, artinya budak yang belum mukallaf, belum balik, untuk berjihad. Sebab apa? Lemah dan Ya? Yang pertama dia lemah, lepas tu akal dia kurang. Tu dia masih bermain. Betul. Akal kurang, dia lemah. Sedangkan berjihad memerlukan kekuatan tenaga fizikal dan akal fikiran. Itu dia hikmahnya. Jadi nak kabarkan segi moralnya, budak nak berjihad. Kita ni berjihad atas motor. Lumba motor berjihad kita. Itulah budak-budak yang mencerminkan zaman Rasulullah itu, budak yang kental jiwanya, sanggup dia nampak kita ni nak suruh daftar mengundi pun tak mahu. Orang lain daftar mengundi berduyun-duyun. Pilihan raya 15, PRU 15, orang bangsa lain berduyun-duyun sebab dia nampak pemerintahan negara. Kita ni tak nampak. Boleh bola takraw pun cukup dah. Boleh puksal pun cukup dah. Maknanya kita ni sikit sangat kita punya mecuknya tak ada. Siqahnya tak ada. Orang lain terkedepan. Kita masih pakai kain pelekat lagi, orang lain dah naik ke bulan. Kita masih lagi kuliah maghrib mengantuk, orang lain dah tarah. Tarah kuliah maghrib ini ada peperiksaan. Contohnya, kita mengaji seminggu 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Kita katalah tiap-tiap hari Ahad. Kitab sekian-sekian. Maknanya wajib kepada jemaah kita itu untuk menjawab soalan apa yang dibuat oleh guru kita, oleh ustaz kita. Tiap-tiap bulan. Ujung bulan tak ada kuliah. Melainkan jawab PSA. Ustaz ni gila. Adakah kuliah maghrib menjawab PSA? Kawan malas datang. Itu mentaliti kita. Mentaliti kita. Kalau orang yang seqah, mecek dan sebagainya, dia suka kepada ustaz tu membuat PSA setiap ujung bulan walaupun kuliah maghrib. Walaupun kuliah maghrib. Kenapa? Kalau orang yang jenis
akal fikiran yang waras, cintakan kepada ilmu, nak kepada ilmu. Dia suka. Kenapa? Mudah ingat Ustaz. Mudah ingat. Bermakna sebulan sekali, bulan September. Daripada 1 September hingga 30 September, akhir sekali Ustaz ni akan membuat ujian kepada tajuk-tajuk yang kita belajar sebulan. Contohnya, rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Ustaz dia buat soalan, dia edar. Tapi kita nampak membebankan. Tapi tak membebankan yang sebenarnya kalau dia nampak. Maknanya ustaz tu hasrat hati dia supaya pelajar-pelajarnya tidak memproses misal kabur. Memproses misal kabur, orang mengajar tu air liur. Tadah gelas. Itu dia. Jadi bila diumumkan keputusan PSA, maka tahap itulah yang kita boleh mencapai. Siano bin Siano, Haji sekian mendapat 2 markah per 50. Allah, Haji ni macam mana kuliah maghrib sebulan dah kita belajar kuliah maghrib, markah 2 per 50. Lemah sangat. Itulah makna jihad juga tu. Jihad juga. Jadi kita sampai peringkat kalau kita tengok mukallaf, Rasulullah tak beri budak-budak ni, nak kabarkan segi moralnya, budak-budak pun nak berjihad. Itu dia. Jadi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qital wa ana ibnu asyrata sanatan falam yujizni wa aradani yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanatan fa ajazani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai saya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Saidina Umar. Patutlah ayahnya Saidina Umar, anaknya nama Abdullah, nak berperang masa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai saya untuk menyertai perang Uhud. Abdullah bin Umar ni khabar dia nak pergi perang Uhud. Saya ketika itu berusia 14 tahun. Tingkatan berapa 14 tahun ni? Tingkatan 2. Abdullah bin Umar ni tingkatan 2 masa itu. Istilahnya. Baginda tidak membenarkan saya nak berperang. Kita ni tingkatan 2 main game je kerjanya. Baginda menilai saya sekali lagi untuk menyertai perang Khandaq. Saya ketika itu berusia 15 tahun. Baginda membenarkan saya. Masya Allah, subhanallah. Abdullah bin Umar cerita sendiri. Ketika saya umur 14 tahun, saya nak pergi perang Uhud. Rasulullah melarang. Dan apabila satu lagi peperangan, iaitu peperangan Khandaq, setahun setelah itu, saya berumur 15 tahun, maka Rasulullah membenarkan saya. Kata Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar. 15 tahun, tingkatan 3, berperang dah. Berperang dah. Kita ni, anak kita ni, nak mengangkat sebaldi air pun tak daya. Itu jiwa jihad. Jadi kalau jihad ni kita tengok, kalau jihad ni kita pandang, kalau jihad ni diterapkan dalam masyarakat kita, tidak ada masalah. Berjihad dalam ekonomi, berjihad dalam proses pembelajaran, berjihad dalam ilmu, berjihad dalam setiap sektor yang bersungguh-sungguh, maka umat Islam ini tidak ke belakang. Tidak ke belakang. Maksudnya baginda mengizinkan saya untuk keluar dan turut serta dalam peperangan itu. Allahu Akbar. Itu
perkara wajib jihad. Nombor 1 Islam, nombor 2 mukallaf. Yang kita tertariknya hak nombor 2 ini. Nombor 2 ni jihad, maknanya budak kecil pun nak berjihad kerana Allah berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak peliklah para sahabat kemuncaknya mereka ini mati syahid, para sahabat kemuncaknya dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk syurga tanpa hisab. Itulah keadaannya. Moga-moga kita mengambil pengajaran daripada apa yang kita sebutkan tadi. Nombor 1 Islam, nombor 2 mukallaf, dan bercerita kisah riwayat Abdullah bin Umar ditegah oleh Rasulullah tak cukup umur. Apabila Abdullah bin Umar ni cukup umur, maka diambil kira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jika dipanjangkan umur, kita sambung lagi pada pengajian minggu depan insya-Allah, iaitu yang ketiga, yang keempat, yang kelima di dalam perkara-perkara wajib berjihad. Wallahu a'lam. Boleh faham? Boleh? Jadi saya nak tanya sikit. Apakah hikmah kita perang jihad kepada sesebuah negara? Secara ringkas. Apakah hikmah perang jihad? Assalamualaikum. Saya Ya. Ringkas saja. dapat memajukan negara dan menyatukan umat serta orang bukan Islam dengan orang Islam, dapat menaikkan martabat Islam, serta dapat memajukan ekonomi negara. Tepat. Ringkasan. Ringkasan hikmah jihad. Yang keduanya saya nak tanya, apakah syarat wajib jihad? Syarat wajib jihad. Islam. Ya. Lagi? Mukallaf. Setakat kita belajar ni Islam dan mukallaf. Soalan yang ketiga, kenapakah Rasulullah tak bagi budak tak cukup umur berperang? Baru tadi. Lemah, fizikal masih lemah. Jadi fizikal masih lemah. Maknanya tidak ada kekuatan. Jadi oleh kerana itu, kita ni hak fizikal dah terlebih kuat ni, adakah kita tidak berkobar-kobar untuk berjihad? Itulah kita katakan pengajaran. Terakhir, siapakah sahabat Nabi yang tak cukup umur, Nabi tak benarkan pergi berperang ketika itu umur berapa, dan ketika pula ketika umur berapa diberi ataupun dinilai boleh berperang. Siapa? Abdullah bin Umar, Ustaz. Abdullah bin Umar ni anak siapa? Anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar. Tak boleh perang tu masa umur berapa? Masa berumur 14 tahun, dia jumpa Rasulullah nak pergi perang Uhud. Ya, Uhud. Tak benar. Lepas tu? Lepas tu setelah dia berumur 15 tahun, Rasulullah menilai dia sekali lagi dan boleh menyertai peperangan Khandaq. Allah. Masya Allah. Saya kira mewakili soalan-soalan saya tanya tadi, mewakili seramai 41 orang, makna faham, insya-Allah diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita jumpa lagi jika dipanjang umur, sihat tubuh badan
minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terus selamat semua, insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum.